Okey, insya-Allah kepada semua yang telah pun menonton bersama-sama dengan siaran kami pada pagi ini. Kita akan online lagi 5 saat. Insya-Allah. Boleh ambil peluang untuk kongsi-kongsikan dulu sebelum kita bersiaran secara langsung, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita akan bersambung untuk kita berbincang dengan topik yang sangat-sangat menarik, topik yang akan kita ulas. Sebenarnya ramai juga yang tunggu topik pada pagi ini. Topik yang akan membincangkan tentang apa? Wahai isteri, syurga kalian di perut rumahmu. Okey, dan hari ini saya tidak berkeseorangan. InsyaAllah saya bersama-sama dengan Al-Fadil kita, Ustaz Haji Akmal Ashraf kita, dan untuk membincangkan topik yang sangat-sangat dekat di hati wanita, tidak jauh dari hati lelaki. Dia macam itulah cerita dia. Maksudnya dia tak jauh, dia tetap dekat dengan dua-dua hati, baik lelaki, baik wanita, baik isteri, baik suami. Dan insyaAllah hari ini kita akan bagi sedikit sebanyak tips-tips parenting. Dan juga ada juga tips-tips untuk suami dan isteri mungkin untuk melihat dan menilai balik di mana ruang penambahbaikan yang kita boleh jadikan sarana untuk kita memperbaiki rumah tangga kita. InsyaAllah topik kita pada pagi ini kita akan dasari dengan beberapa poin penting, terutamanya melibatkan sedikit sebanyaklah poin-poin penting yang akan kita kupas. Dan hari ini kita kalau boleh kita cek dulu siapa yang dah pun memberi respon. Kita ada Abang Harun kita ada Kak Rahayu Maksu, kita ada Kak Arfa, dan kita ada Normah Syarif, kita ada Ummi Hafsah, kita ada Abang Badrul Johari kita, Kak Nora daripada Singapura, dan seterusnya kita ada Kak Nur Aini kita. Abang Razak pun ada sekali. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah pun join untuk pagi ni. Sesi pagi ni kita akan jadikan sebagai satu sesi juga, mungkin sedikit sebanyak preview apa yang penting untuk kita bincangkan dan kita dapatkan. Perbincangan kita hari ini ada 4 poin penting yang kita akan masukkan. Kalau kita tengok di sini, hari ini bicara maqasid episod 45. Okay, kita ada topik yang dah pun dipecah-pecahkan. Tengok tiba-tiba Ustaz Akmal Ashraf tu dah senyum tu, kita bagi dia cakap sikit. Okay Ustaz, ada benda ke nak komen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syauqi di atas perkongsiannya dan pembukaan majlisnya. Jadi kalau kita lihat kat sini, menarik apa topik yang ingin kita bincangkan berkenaan pada episod 45 ni. Dah episod 45 dah. Itu rasanya macam sekejap je episod 40 kan. Okey, jadi hari ni kita akan bincangkan tentang topik antaranya inilah dia, satu topik dia, iaitu masjid isteri adalah daripada rumah tu sendiri. Guru pertama bagi anak adalah ibu, guru pertama isteri adalah suami, syurga isteri dalam perut rumah. Wow, ini berat ni sebenarnya. Berat-berat pun kita kena sampaikan juga kepada mereka, sebab ini adalah pilihan-pilihan topik yang akan kita berikan sebagai satu ruang macam mana kita nak cari jalan untuk kita memperbaiki rumah tangga kita sebenarnya. Jadi tujuan kami tidak lain dan tidak bukan, kita kalau boleh nak giring masyarakat yang ada di luar sana bersama-sama dengan RPWP. Since kita dah 16 tahun duduk di dalam satu komuniti yang berusaha untuk pakai Al-Quran dan Sunnah itu sebagai satu-satunya jalan pembentukan karakter ataupun akhlak, behavior yang kita jadikan sebagai subjek pendidikan itu sendiri adalah daripada kalangan anak-anak isteri dan juga anak-anak yatim piatu asnaf yang berada di rumah pengasih warga prihatin sendiri. Jadi 16 tahun itu adalah satu haul yang cukup panjang, tempoh yang cukup sebenarnya untuk menyebabkan kami ni rasa
terpanggil macam mana pula untuk kita berkongsikan resipi-resipi pendidikan yang ada dalam RPWP ni untuk sahabat-sahabat kita yang di luar sana. InsyaAllah kami sangat-sangat berbesar hati. Sebenarnya episod yang kita jalani pada hari ini adalah episod yang ke-46 sebenarnya. Jadi kita kena betulkan sikit dekat tempat tadi, point tadi tu bukan episod 45. Alright, so satu persatu poin-poin yang kita akan berikan tadi. First adalah masjid, isteri adalah rumah. Alright, tanpa lengahkan masa, InsyaAllah pada hari ini saya nak beri peluang kepada Ustaz Akmal Ashraf untuk teruskan sesi bicara rumah kongsi, sebab dia pernah komplain, dia cakap masa dia pendek. Jadi kita bagi kat dia. Kita bagi panjang sikit untuk dia. Saya insyaAllah akan masuk kat sesi penggulungan nanti. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syoki. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang mengikuti live kita secara istiqamah tu. Siap boleh betulkan lagi, dah topik ke-46 dah Ustaz. Dah episod ke-46. Okey. Jadi apabila kita nak bercerita hari ni tentang topik wahai isteri, syurga kalian di perut rumahmu. So apa yang kita boleh relatekan, kita dah teringat teringat tentang hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi sabdakan, dan wanita menjadi pemimpin, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian daripada masjid. Okay, so kemudian Rasulullah sabdakan, akan tetapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik. Rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka. Jadi Nabi tak larang untuk pergi ke masjid, tetapi yang lebih baik, yang lebih afdal adalah rumah-rumah mereka sendiri. Jadi apa kaitannya rumah dan juga masjid? So ini satu topik yang boleh kita kupas, yang boleh kita kembangkan supaya kita lebih memahami konteks yang Allah nak sampaikan kepada kita, agar kita memahami mesej Allah. Apa kaitannya masjid ni dengan rumah? Jadi kalau kita cerita pasal rumah, dalam Al-Quran tersangat banyak perkataan yang membicarakan tentang rumah. Rumah ni adalah salah satu bangunan juga. That's why kalau dalam surah Al-Kahfi kita akan nampak perkataan yang disebut bunyan. Bunyan. Jadi bunyan, kemudian kalau kita lihat dalam surah As-Saf pun ada cerita pasal bunyan. So bunyanun marsus contohnya, bangunan yang kukuh. So rumah antara salah satu bangunan yang kita kena bangunkan. So dalam cerita rumah pula, Allah sebut dalam perkataan al-bait, bait rumah. Jadi antara salah satu contoh rumah yang telah dibina oleh para rasul terdahulu, antaranya yang banyak dinukilkan dalam Al-Quran adalah cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Banyak yang kita kaitkan, dia takkan lari daripada frame ini. Maknanya kalau kita sebagai seorang yang beragama Islam, orang-orang yang beriman, yang kita mengimani dengan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, so kita akan ambil konsep rumah ini, iaitu kita dah merujuk kepada pembinaan keluarga Ibrahim. So dalam hadis ini, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian daripada masjid-masjid, akan tetapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka. Jadi dalam rumah ini telah Allah nukilkan juga di dalam Al-Quran, supaya kita nak mendidik isteri bermula juga daripada rumah. Membina masjid, kita katakan. Kalau kita nak berkahwin tu, kita nak membina masjid. Jadi membina masjid. So dalam konteks rumah ini, dia ada 3 tiang utamanya. Iaitu pertama sekali suami, keduanya isteri, dan ketiganya anak. Inilah konteks rumah tangga yang lengkap lah. So itu yang kita lihat apabila kita nak mendidik isteri kita ini, kita kena tahu sebagai seorang suami, kena tahu dasar-dasar bagaimana untuk membangunkan konsep rumah berdasarkan perintah Allah. That's why kalau kita lihat di dalam surah 9 Allah ada elaborate kepada kita dalam ayat 108. Dalam ayat 108 iaitu bagaimana Allah membicarakan, Allah berfirman kepada kita untuk membina masjid, untuk membina sebuah bangunan atas dasar takwa. Ini kalau kita lihat dia punya asbab dia terkait rapat dengan pembinaan Masjid Quba. Pembinaan Masjid Quba. Jadi masjid yang awal-awal dibina atas dasar takwa. So Allah suruh elakkan pula kita daripada masuk ke dalam masjid yang memberi kemudaratan, masjid dirar. Jadi kita kena lihat balik. Adakah dalam rumah kita ini kita membina konsep masjid yang membina isteri kita, yang membina anak kita ke arah ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah. Kita membawa isteri kita dan anak kita agar bertakwa kepada Allah, ataupun sekadar kita nak
have fun saja atau nak berseronok-seronok saja. Orang berkahwin, kita berkahwin kan. Kita kerana atas dasar enjoy, atas dasar nafsu semata-mata. Tidak. Sebenarnya bila kita berkahwin saja, kita telah memeterai satu amanah untuk kita mendidik. Kita mengambil konsep wali daripada bapa isteri kita tu dipindahkan ke atas kita. Jadi kita telah ambil bebanan, kita telah ambil amanah. Amanah ini adalah sesuatu yang paling berat sekali dalam dunia. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita lihat apabila kita nak mendidik isteri kita ni, pertama sekali kita kena tahu iaitu masjid adalah rumah bagi isteri kita. Rumah adalah masjid bagi isteri kita. So itu senang. So dia akan berkarya dalam tu. Macam mana dia nak berkarya? Dia akan mendidik anak-anak. Jadi suami akan memberi ilmu, memberi air kepada sang isteri dan isteri akan sampaikan kepada anaknya dalam bahasa anak tu sendiri. Lebih lemah lembutnya dengan tegurannya, dengan penyampaian, dengan sentuhan, dengan belayan. So semua itu. So ini yang kita kena tahu konsep aliran ilmu di dalam rumah. Jadi that's why tadi kita membicarakan guru bagi anak ini sebenarnya adalah ibu. That's why tiga kali apabila disebut nama ibu tu, 3 kali nama ibu tu disebut untuk anak. Untuk anak tu. Dan kalau kita lihat dalam konteks pendidikan sekalipun, kalau kita lihat apabila ibu tu dah cakap 3 kali tak nak dengar, anak tak nak dengar, then pass baton kepada ayah. Ayah cakap sekali je. That's why itu prinsip yang kena ada dalam sebuah rumah tangga. Dia tak perlu cakap banyak bapak ni sebenarnya. Bapak ni dia cakap sekali je. Kalau dulu-dulu dia berdehem je. Dia jeling je, dah tahu dah. Balik rumah ni siap lah. Kalau kita buat hal, pergi rumah orang, bertandang rumah orang, kan kita tak jaga adab, kita tinggikan suara, kita buat macam-macam apa yang telah dilarang. Macam tu Ustaz Syakir. Okey, itu satu poin yang sangat penting. Kita recap balik beberapa ayat-ayat Quran yang kita bukakan sebelum ni, terutamanya untuk kita nampakkan jangan kamu bersolat di dalam masjid itu kecuali masjid yang didirikan atas dasar takwa. Masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa itu daripada surah 9, surah At-Taubah ayat 108. Tadi tu ada Umi Hafsah ada kongsikan dekat ruang komen. Boleh pakaikan ayat tu. Cuma kita nak kena faham pendidikan kita sebenarnya adalah melalui pendidikan rumah tangga. So part by part, bit by bit, pendidikan itu, parenting itu kita kena laksanakan sedikit demi sedikit. Apa saja masalah yang kita hadapi sebenarnya adalah tuntutan untuk kita sama-sama untuk mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. So ramai orang dia melihat institusi rumah tangga itu hanyalah sebuah institusi untuk kita kahwin, kemudian ada anak, ada zuriat, dan kemudian kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita tanpa kita memerhatikan dan melihat fungsi dan peranan ibu dan bapa itu sebagai tonggak dalam rumah tangga tu. Bukan sekadar keluar pergi cari makan, pergi kerja, cari gaji, cari duit, cari pendapatan, dapat pendapatan apa semua tu kita bagi nafkah. Nafkah yang paling penting sekali adalah nafkah batin. Dan kita jangan lihat nafkah batin itu hanya dalam satu nafkah yang dipanggil seks semata-mata. Nafkah batin adalah sesuatu yang berbentuk nafkah yang kita kena beri dari sudut keperluan batiniah anak tersebut. Termasuklah ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang berbentuk batin. Kita tak nampak ilmu tu. Sesuatu yang kita kena bagi dalam bentuk filosofi, falsafah, prinsip, core foundation, fundamental yang kita kena beri kepada seorang anak. That's why solat itu seawal usia 7 tahun, kita dah kena serah kepada anak untuk kita pandaikan mereka dalam pembinaan diri dalam bentuk solat. Baik ritual dan actual. Dua-dua itu kena berjalan serentak. Dan inilah benda yang kita kena faham. Dan kita kena sampaikan kepada anak-anak supaya mereka tahu. Once mereka dah memayis ni dah masuk lebih kurang 7 tahun tu dah memayis, kan, di mana fasa dia boleh membezakan yang hak dengan yang batil apa semua tu. Di situ proses akal mereka mula untuk kita berikan kefahaman. Anak dah pandai bercakap sebenarnya, itu dah masuk fasa kita dah boleh berikan mereka input. Dia dah boleh cakap. Maksudnya, once kalau anak kita ni dah boleh cakap, dia nak itu, dia nak ini, automatically dia boleh faham beberapa perkataan yang kita boleh jadikan sebagai prinsip. Contohnya, kan, sebenarnya benda ni kita dah buat selalu. Cuma kita nak kena fahamkan konsep tu. Contoh, kalau kata kita cakap pada dia, sit tu kan bahasa mudah. Sit kan, duduk. Contohnya, up, dia bangkit. Contohnya kan, no, itu maksud dia, jangan. Satu-satu perkataan tu
anak tu dia boleh dapat dan dia boleh faham konsep. Sebab kita bukan ajar dia satu phrase yang susah, tetapi kita memberikan dia satu kefahaman yang mudah daripada arahan. Itu benda yang datang daripada pengatur. So cerita sekarang ni adalah untuk kita memahami maksud daripada hadis tadi tu, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian dari masjid-masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka. Why kita nak nampakkan cerita rumah ni dengan keterkaitannya dengan masjid bagi seorang isteri? Allah tak larang. Nabi pun menampakkan tiada larangan untuk wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi lebih baik. Sebab tak boleh larang tu kena tahu. Kalau isteri ni dia nakkan kepada ilmu, dia perlukan kepada pendidikan, andai kata suami tak mampu berikan, barulah isteri ni dibenarkan untuk mencari ilmu di masjid-masjid. Tadi itulah gunakan ayat tadi. Hadis tadi diberikan diberi kebenaran pelepasan untuk mereka keluar daripada rumah untuk mencari ilmu. Yet pendidik ataupun orang yang paling penting, ini dah masuk topik 2 dan topik 3 sekali dia dah sekaligus. Orang yang terbaik untuk memberikan ilmu kepada isteri adalah suami. Itulah guru pertama dia. Sebab tempat bagi pendidikan seorang suami adalah masjid. Keutamaan suami adalah masjid di luar rumah. Sebab tu solat jemaah ni suami adalah di dalam kawasan masjid, di dekat mukim-mukim dia. Dekat berdekatan dengan ni. Kalau kita ikut hukum dululah, orang tua dulu, satu masjid, satu mukim, satu masjid. Kawasan yang kita tinggal itu, tempat tinggal kita, jemaah kita sebenarnya, qaryah kita itulah masjid yang kita kena utamakan. Kalau ikutkan dari sudut pendidikan. Tapi hakikat dia yang kita nak kena faham, rumah itu dulu yang kita kena tahu. Sebaik-baik tempat sujud seorang isteri. Kenapa kita panggil tempat sujud? Ma itu tempat, sujud itu daripada perkataan sajadah tu. Kataan sajadah itu bermaksud sujud, tempat sujud. Itulah namanya masjid. Jadi tempat sujud ini ruang untuk isteri menunjukkan ketaatannya, mempersembahkan kepatuhannya kepada suami. Siapa suami itu? Pengatur kepada rumah tangga. Pengatur kepada rumah itu adalah suami. So, isteri ni fungsi dan peranan dia adalah menjadikan tempat sujud itu sebagai ruang untuk dia berkarya. Tu yang Ustaz Ashraf cakap tadi. Ruang untuk berkarya bagi seorang isteri ni adalah ruang rumah tangga dia itu sendiri. So, dialah sebagai seorang ibu, dialah sebagai seorang guru, dia jugalah sebagai seorang pendidik yang nak memantau akhlak anak-anak dia, yang nak memastikan ruang pendidikan anak itu mencakupi semua melibatkan akidah, kefahaman agama, tentang Al-Quran, tentang solat, apa semua tu adalah daripada rumah dulu. Eksternal, pendidikan yang kita dapat di sekolah, itu adalah ruang eksternal untuk menambah foundation yang kita dah berikan daripada rumah. So, siapa guru kepada anak? Ibu, guru pertama dia. Madrasah pertama bagi seorang anak adalah ibunya. Dan guru pertama bagi seorang isteri adalah suami dia. Sebab suami itulah yang akan membawa pulang ilmu, knowledge, even dia dapat daripada YouTube ke, kalau hari inilah bahasa mudahnya, dapat pada YouTube, dapat pada Facebook. Ini semua adalah sesuatu yang kena disucikan. Dia tak boleh terus bagi kat isteri semua. Sebab apa? Once isteri dapat, dia dapat ustaz ni cakap, ustaz tu cakap, ustaz ni kata, suami dia dah tak pandang dah. Kenapa? Sebab dia rasa dia dapat ilmu yang lebih tinggi lagi daripada suami dia. Dia cakap dah, abang mana tahu. Dia mula abang mana tahu tu, itu mulalah mengelihkan suami. Mengelihkan suami ni jangan ingat benda yang kecil. Dia adalah satu benda yang sangat-sangat besar. Dia boleh menyebabkan isteri itu menjadi seorang yang nusyus, derhaka. Kerana apa? Kerana mengelihkan ilmu yang ada pada seorang suami. That's why kita kena tengok ketaatan isteri ni, walaupun suami tu macam mana rupa dia, tak handsome ke, lembab ke, tak pandai ke, bodoh ke, sijil tak tinggi mana ke, tak berpelajaran ke apa semua, kepatuhan dan ketaatan dia tetap pada seorang suami. Apalagi kalau kita dapat suami yang sangat-sangat baik dari sudut ilmu, pewatakan, adab, sopan apa semua ada. Itu package yang baik pada seorang suami. Kalau package tak baik pun diperintahkan untuk taat, kan? Selagi mana tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, ketaatan itu tetap kena ada pada suami. Yang ni part ni kita nak kena didik balik supaya kita realign apa yang selama ni kita dapat daripada ustaz-ustaz ke, daripada YouTube ke, daripada Google ke apa semua tu perlu disucikan. Siapa yang nak membersihkan dan menyucikan? Pastilah seorang suami. Dan itulah sebabnya suami itu dia kena angkat darjatnya lebih tinggi.
dan dia kena pastikan dia berilmu. Okey, sambung Ustaz. Saya pass baton balik. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau kita lihat macam mana Ustaz Syauqi sampaikan tadi berkenaan dengan suami ini menjadi tempat rujukan. Okey, menjadi tempat rujukan. So kita lihat memang Allah dah elaborate di dalam Al-Quran, totally di dalam surah Al-Fajr, surah Al-Fajr ayat 27 28. Ayat 27-nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Macam mana kita nak tenang? Bagaimana kita nak dapatkan mutmainnah tu? Bagaimana kita nak dapatkan contohnya sakinah? Bagaimana kita nak dapatkan mawaddah dalam keluarga kita? Pertama sekali adalah Allah elaborate dalam ayat ke-28 itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kena merujuk. Allah suruh kita rujuk, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kena rujuk. Kerana rujuk kepada siapa? Irji'i ila, kepada rabbiki, iaitu Rabb kamu, radiyatan mardiyah, supaya kamu apabila merujuk akan berlakulah proses redha meredai. Redha meredai. That's why kita lihat radiyatan mardiyah ini adalah salah satu proses untuk mendapatkan ketenangan. Irji'i ini adalah salah satu proses untuk mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah pada hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. So inilah konsep syurga, konsep jannah. Konsep jannah. Kalau kita lihat, bila Ustaz Syauqi cerita pasal masjid, kita teringat Masjid Nabawi kan? Masjid Nabawi, iaitu di Madinah Al-Munawwarah itu, kita selalu kalau pergi Masjid Nabawi, kita nak kejar Raudah. Raudah ini antara salah satu taman-taman ilmu. Jadi syurga ini adalah taman-taman. Taman-taman. Jadi Nabi dah tunjukkan bagaimana Nabi membina Raudah di dalam keluarganya, di kalangan sahabat-sahabatnya. So kita nak ambil intipati tu. Itu yang Nabi suruh kita kejar. Bukannya kita sekadar bekerja-kerja macam tu saja, tapi kita ambil dia punya konsep Raudah dan kita bawa masuk ke dalam rumah. Itu dalam rumah kita ada taman-taman ilmu. Bila cerita pasal rumah tadi, inilah cerita pasal bait, cerita pasal Baitullah. Rumah Allah tu ada dalam rumah kita sebenarnya. Sebab apa? Apabila kita melaksanakan aturan-aturannya. That's why sebagai seorang suami tadi, ia merupakan satu peranan yang sangat penting. Kerana apa? Kerana kita lah dia punya tunjang dia. Tunjang dia. Jadi respect itu datang apabila seorang suami itu berilmu. That's why menjadi satu kefarduan untuk seorang lelaki untuk menuntut ilmu. That's why menjadi kefarduan buat lelaki untuk mencari ilmu tu sampai dapat. Kalau kita cerita pasal tuntut, kebanyakan kita tidak tuntut pun. Kebanyakannya kita tuntut hanya dalam bab harta saja. Tapi ilmu tidak dituntut. Kerana ilmu ini menjadi hak bagi kita. Menjadi hak bagi kita. Kita kena tuntut, kita kena cari. Kita kena usaha, kita kena korbankan masa, tenaga dan juga harta kita untuk kita dapat ilmu dan kita bawa balik dalam rumah. Dalam rumah. That's why respect itu must be earned. Dengan kerja yang keras. Kita kena buat kerja. Dan bila kita berilmu, barulah tadi proses ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu mampu berlaku. Kerana apa? Isteri kita merujuk kepada kita. Sebab apa? Kita dah ambil ilmu daripada masjid. That's why pembinaan masjid ni sangat besar sebenarnya. Dia bermula daripada rumah, kemudian kepada konteks yang lebih besar sedikit, iaitu di kalangan Qaryah. Kampung-kampung Qaryah. So, kalau kita tengok, itulah peranan masjid. Dalam Qaryah itu hidup tak masjid tu? Hidup tak dia menjadi sebagai satu institusi pembangunan manusia untuk jemaah-jemaah, untuk kejiranan di sekitar masjid itu sendiri. That's why dalam solat Jumaat penting untuk kita bangunkan benda ni. Kita bagi khutbah. Khutbah tu berasaskan apa yang berlaku di kalangan Qaryah itu sendiri. So itu dia. That's why bila suami tu dia dah ambil input tu, itu yang Nabi sabdakan, lebih baik isteri tu dia tetap dekat rumah. Kerana itulah masjid yang terbaik bagi dia sebenarnya. Sebab apa? Suami dah ambil lah daripada masjid. Peranan tu, suami dah bawa peranan tu. Dan suami hanya sampaikan kepada isteri dan isteri laksanakan, berkarya dan dia mendidik anak. Mendidik anak. So bila dia nampak saja apa yang disampaikan oleh suaminya, anak tak selari dia buat dengan apa yang telah diperintahkan. That's why isteri dah tahu dah apa nak buat. Sebab suami dah bagi ilmu. Dan suami kena mainkan peranan, kena sentiasa silakan. Itulah raudah yang kena dibina dalam keluarga. Okey. Dan lihatlah bagaimana kalau dalam hadis Nabi, dalam satu potong
hadis yang Nabi sabdakan, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Sehingga ketika ia keluar rumah, ia akan disambut oleh syaitan. Dan kondisi yang akan lebih mendekatkan dirinya dengan Rabbnya adalah ketika ia berada di rumahnya. Nampak? Oh, ini sangat besar sebenarnya. Hadis Nabi ini untuk menjelaskan kepada kita sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Aurat ini sangat terkait rapat dengan aura. Gerak-geri, intonasi, memek muka, pandangan, jelingan. So ini semuanya aurat-aurat wanita. That's why aurat wanita ni sangat detail Allah elaboratekan. Nabi ajarkan kepada kita. So Nabi dah letakkan wanita ni, Nabi dah letakkan wanita ini pada satu darjat yang sangat tinggi, makam yang sangat tinggi. Ditinggikan darjatnya dengan sebuah sistem pakaian yang menutupi dia dan melindungi dia daripada pandangan lelaki ajnabi yang lain. That's why sehingga ketika ia keluar rumah, ia akan disambut oleh syaitan. Macam mana disambut? Adakah dia dikompang? Tak. Disambut oleh syaitan tu, konsep syaitan tu kita kena faham. Secara mantiknya, syaitan ni macam mana? Salah satunya yang kita boleh petik adalah dalam surah 2:208. Surah 2:208, surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iaitu wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Macam mana kita nak jelaskan ayat ini dengan hadis Nabi? Bagaimana kita nak memahami konsep syaitan? Jadi syaitan antaranya, salah satunya yang halus, dia membisikkan. That's why kadang-kadang bila suami buat itu, buat ini, ada di kalangannya, dia jumpalah kawan-kawan dia ke, kawan-kawan dia berbisik, alah suami kau tu macam ni je, alah kau jangan dengar cakap suami. So bisikan-bisikan macam ini sebenarnya tanpa kita sedar, itulah karakter-karakter syaitan yang dalam bentuk manusia yang Allah elaborate, senang untuk kita faham. Tapi janganlah kita terus tuduh sahabat-sahabat kita yang bawa macam tu, kau ni perangai macam syaitan, jangan. So kita kena faham, bila kita dah memahami, kita kena jelas dah. That's why kenapa Nabi nampakkan pentingnya konsep berada di dalam rumah itu lebih baik buat para wanita. Sebab apa? Sebab kita tahu fitrah wanita ni bagaimana, kan? Fitrah lelaki ni bagaimana. Kalau kita lihat, memang setiap bahagian peranan suami itu kita dah jelas. Peranan isteri itu kita dah jelas. Kenapa Allah angkatkan darjat bagi buat suami? Contohnya, peranan suami itu diangkat darjatnya sebagai pemimpin. Kenapa? Kenapa Allah ciptakan lelaki itu lebih tinggi darjatnya pada wanita? Kerana lelaki perlu cari ilmu dan memberi ilmu. Tetapi kalau peranan ini tidak dibawa oleh para suami, that's why dia dah jadi terbalik. Dia jadi haru biru hari ini dunia. Kerana apa? Kerana konsep dirujuk. Suami yang dirujuk itu dah mula tidak berlaku di kalangan umat akhir zaman hari ini. Kerana apa? Kerana sifat M itu sendiri, iaitu malas untuk mencari ilmu dan lebih kepada dunia. Maka hari ini umat Islam jadi macam mana? Kita jadi tidak lain, tidak bukan seperti food, seperti makanan yang dirata. Hari ini umat Islam jadi bagaimana? Seperti buih di lautan. Buih di lautan. Apabila dihempah habis, hilang. Banyak saja tapi tidak compact, tidak solid. Kerana apa tidak solid? Tidak kukuh? Kerana ilmunya sudah lompong. Kita telah jauh daripada Allah. Kerana apa? Kerana sifat wahan itu telah menyelubungi, telah memasuki ke dalam jiwa kita. Rongga kita ini, iaitu hati, tidak diisi dengan ilmu, jadi yang diisi dengan keduniaan. So itu dia Ustaz Syauqi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ashraf. Dia dah bagi sedikit, bukan sedikit dah banyak poin tu dia dah bagi tu. Tembak mengata dah, rasanya ramai dah yang dah terkena sedikit sebanyak poin-poin penting yang nak dibagi tadi. Pertamanya kita ulang balik, kalau kita ikut kepada perbincangan kita pada pagi ni, ini topik-topik yang kita bincangkan. Jadi masjid adalah rumah kepada isteri tu. Dan kemudian guru pertama anak adalah ibu, guru pertama isteri adalah suami. Dan sekarang ni kita sedang membincangkan tentang syurga isteri dalam perut rumah. That's why kalau kita tengok ayat tentang hadis tadi tu, sesungguhnya wanita adalah aurat. Apa yang kita nak kena faham tentang aurat? Aurat ni adalah cerita macam mana kita menonjolkan diri kita dengan aura yang ada pada diri kita. That's why perempuan ni kalau dia buka rambut dia saja, dia sebenarnya menampakkan satu aura.
Kalau dia pakai muka dia dengan make up apa semua, dia sedang memanggil-manggil orang supaya melihat wajah dia, pakaian dia. Kalau dia tak pakai yang polos, dia pakai baju-baju yang ada warna-warni, warna yang striking, warna yang daring, ada corak-corak pattern-pattern tertentu. Dia semua itu adalah panggilan menjemput siapa sebenarnya syaitan. That's why dia kata sehingga ketika ia keluar rumah, ia akan disambut oleh syaitan. Syaitan ini jangan tengok syaitan yang gaib tu. That's why Ustaz baca tadi surah 2 ayat 208 tadi tu. Nak nampak kan? Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. That's why masuk Islam dengan kafah. Once kita masuk Islam separuh-separuh, kita masuk Islam ni ikut apa kita suka, tinggal apa kita tak suka, kan? Allah suruh contohnya Allah kata pakai jilbab apa semua bagai tu. Jilbab tu kena faham kan? Jilbab tu janganlah nampak terus, nampak macam mana orang Arab pakai tu sampai kita ada burqah lah apa semua bagai tu, tak. Konsep yang modest. Modest ini konsep yang wajar-wajar, yang tutup aurat, yang sangat-sangat dikehendaki Allah dengan cara yang syariah compliance. Itu cara kita nak modest, syariah compliance, wajar-wajar, tidak berlebihan, wasatiyah konsepnya, tidak berlebihan, dan di situ kita akan mempamerkan Islam yang cantik, bukan Islam yang rigid dan bukan pula Islam yang jumud. Islam itu sangat indah. Allah sukakan sesuatu yang indah, tetapi indah itu di sisi Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan indah yang kita nak ni sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita. Part tu yang kita nak kena betulkan. So syurga isteri tu dalam perut rumah, kalau ikutkan dalam rumah kita ni, kita nak tunjuk rambut ke, nak berpintal-pintal ke rambut tu, nak bertocang ke apa semua, tak ada masalah. Sebab itulah ruang untuk dia, tak ada batas. Tidak ada ruang untuk meletakkan hukum kat situ. Dia boleh bebas untuk membuka aurat dia. Tapi di luar rumah, batasnya adalah aurat yang tertutup, kemas, rapat, rapi. Kerana kondisi yang akan mendekatkan dengan Rabbnya adalah di dalam rumah dia. Itulah yang kita nak kena fahamkan. Isteri-isteri, syurga isteri ni sebenarnya adalah satu tempat sujud. Tempat sujud yang ada fungsi dan peranan yang kita kena fahamkan, dan kita kena pastikan isteri-isteri semua ni tahu macam mana untuk kita menjalankan peribadi kita sebagai seorang isteri. Dan suami pula, ni asyik cakap pasal isteri je kan. Part suami pula macam mana ni Ustaz? So suami-suami pun kena ada peranan. Suami-suami pun kena ada tahu apakah prinsip-prinsip yang dia mesti membawa dan dia kena laksanakan, dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada suami untuk melaksanakan ayat-ayat itu. Okey, saya tak ada ayat khusus yang boleh di-sharekan. Cuma kalau siapa yang ada Al-Quran, Umi Hafsah boleh tolong mungkin buka surah 4 ayat 32, tepek dekat ruang komen, kita bagi sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat baca ayat daripada surah 4, surah An-Nisa tu ayat 32. Semalam kita buka surah 4 An-Nisa ayat 34. Tapi tengok dulu 4:32 tu. Sebenarnya ini adalah ayat tambahan supaya kita kena fahami kenapa lelaki itu dalam 4:34 tu Allah nampakkan dilebihkan. Kenapa diberikan kelebihan kepada suami itu untuk memimpin nisa-nisa ni. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jadi suami mesti menjadi pelindung. Kita nak lindung mereka pun dengan ilmu. Tanpa ilmu, macam mana kita nak lindungi isteri-isteri kita? Even anak-anak dara kita. Anak-anak dara kita tu dan nisa. So kita nak kena jadikan apa yang Allah dah lebihkan kepada kita ni sebagai satu peranan yang sangat-sangat mulia. Dengan amanah yang Allah dah bagikan kepada kita tu, dengan kelebihan-kelebihan yang Allah dah bagi. Okey, tengok sahabat kita dah tolong bantu postkan kat situ. So baca ayat dekat situ, Allah jarab dengannya. Wala tatamannau ma fadlallah. Apa yang dah dilebihkan. Fadlallah ni menampakkan Allah dah berikan kelebihan. Jangan engkau iri hati. Jangan engkau rasa dengki. Ni dengki ni cerita barian bainahum. Okey? Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Allah sebut apa? Bagi lelaki. Lirrijal nasibum mimma katasabu, diberikan kelebihan atas apa yang mereka usahakan. Okey. So ayat ni penting untuk kita faham. Allah dah bagi kelebihan kepada suami atas apa yang mereka usahakan. Kalau suami itu berusaha mencari ilmu, maka dia layak untuk diangkat darjatnya, ditinggikan. Dan kita sebagai
isteri-isteri ni kena memandang suami sebagai satu role model, sebagai satu pengatur yang kita wajib berpegang kepada ilmu yang dia sampaikan untuk kebaikan keluarga kita. Melainkan isteri ataupun suami itu tadi, dia memang tak faham, tak tahu tentang agama, dan barulah isteri ni guna balik hadis tadi, dibenarkan untuk mencari ilmu di masjid-masjid. Hanya kerana apabila suami tadi tu ada kekurangan dari sudut memberi nafkah batin. Okey. Kemudian, dan bagi perempuan, ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. So, ini masing-masing kena ada toleransi, tolak ansur. Tak ada orang semuanya perfect. Tak semua orang mampu untuk jadi isteri dan suami yang sempurna. So, masing-masing ada kekurangan. Tetapi masing-masing ni kena top up dengan usaha masing-masing. Suami usahakan untuk cari ilmu, isteri pula usahakan untuk mendidik anak-anak. Apabila suami dah dapatkan ilmu, dialirkan kepada isteri pula berperanan untuk sama-sama cari jalan macam mana nak bentuk anak-anak. Hari ni, antara yang kita nampak kebimbangan yang ada pada masyarakat kita hari ni, apabila semuanya dilepaskan terus kepada sekolah. Semuanya diletakkan pada universiti. Semua diletakkan kepada college. Pendidikan agama contohnya. Mak bapak boleh kata, kalau kata yang datang kepada kami ni, yang masuk ke RPWP, datang untuk mencari petunjuk dan juga rujukan ni, kebanyakannya datang, dia akan maklumkan apa? Ada masalah anak begini, kan? Saya dah hantar pergi sekolah dah apa semua, tapi kenapa anak saya dekat ni rumah, dia mencuri, kan? Dia bercakap bohong, dia begini-begini. So, seolah-olah pendidikan itu semuanya di sekolah. Kan? Apa yang kita kena identify di sini, first kali, anak kita mungkin menipu, mencuri akibat daripada tercemarnya sistem pendidikan di sekolah itu dengan budaya dan juga sikap daripada kawan-kawan. Ini daripada rakan sebaya lah selalunya. So, bila kawan-kawan yang situ mempengaruhi anak-anak kita, dia membawa pulang habit-habit yang buruk. Betul, sekolah tak ajar. Sekolah memang tak ajar menipu. Sekolah mana aja nak ajar anak-anak kita menipu. Tetapi habit itu, dia akan multiply daripada kawan-kawan dia. Dan dia akan bawa pulang habit itu ke rumah. Memanglah mak akan cakap, mak tak pernah ajar engkau mencuri, mak tak ajar engkau menipu. Itu memang stand mak. Mak tak pernah ajar, waktu bila mak tak ajar tu? So, kita kena tanya, waktu bila kita ajar anak kita dengan benda yang betul? Bila kita betul-betul detailkan daripada A sampai Z, fungsi dan peranan seorang ibu untuk menyampaikan ilmu kepada anak. Kita selalu kalau itu kecil-kecil, kita akan diingatkan, jangan mencuri, sanan mak lah, dia kata, jangan membohong, nanti Allah potong lidah. Ini pendidikan gaya lama. Kan? Pendidikan gaya lama, dia akan bagi kat kita ancaman. Dia akan bagi kat kita fear motivation. Dia ada cara, fear motivation, reward motivation. Dia ada banyak kaedah. Macam mana kita nak pupuk benda tu ke dalam jiwa anak-anak kita? Dia ada satu bentuk virus dan vaksin. Macam mana kita nak bagikan virus kepada anak kita? Kita kena kenalkan anak-anak kita dengan virus. Itu benda yang bentuk ancaman. Kita kena nampakkan kat anak-anak, bila kau keluar daripada rumah ni, ada banyak benda yang akan masuk ke dalam jiwa kau. Apa benda yang dia kena faham? Itu yang dia kena tahu. Ancaman-ancaman yang akan masuk ke dalam jiwa dia. Itu kalau kita nak lepaskan anak kita keluar. Jadi tempat yang akan mengkuatkan jati diri anak bermula daripada rumah. So, Raudah tadi tu yang Ustaz AA nampakkan, Raudah itu adalah lokasi penting dalam sebuah rumah, tempat yang akan memberikan kefahaman ilmu. Itulah taman ilmu, majlis dan ruang pendidikan daripada bapa kepada ibu, ibu kepada anak-anak. Syura keluarga tadi. Syura keluarga itulah yang akan menghilangkan barian bainahum. Syura bainahum akan menghilangkan barian bainahum. Syura bainahum ini adalah perbincangan, situasi, aliran ilmu. Whatsoever yang kita boleh katakan, nak kata usrah ke, nak kata halaqah ke, nak kata apa ke, konsep dia syura. Ada satu ruang perbincangan, pemberi pendapat, kita akan memberi pandangan, dekat situlah kita nak cantas habit buruk, kita nak bunuh perangai yang tak baik, kita nak mengkeji sikap-sikap dan perangai habit yang tidak sesuai dengan disiplin ataupun prinsip keluarga Islam. Di situlah ruang syura untuk membunuh, mematikan, mencabut anak panah, mencabut duri yang menyucuk hati, apa semua itulah ada di dalam institusi syura tadi. Tapi kalau dalam rumah tangga, syura pun tak pernah buat,
isteri, suami, anak tak pernah duduk satu meja. Contohnya kalau buat dekat ruang meja lah. Duduk dekat ruang tamu, bersila bersama-sama. Duduk dekat, you can call surau kecil yang kita buat dalam rumah kita. Mana-mana ruang yang kita buat secara bertakwim. Takwimkan once a week. Twice a week ke? Kalau lagi baik, tiap-tiap malam. Setiap malam tu ada perbincangan harian yang akan kita kupas. Tawaf balik. Apa yang kita dah buat hari-hari ni? Apa yang kita dah buat? Anak dah mencuri hari ni. Apa kita nak cantas habit? Anak berbohong hari ni. Kita dah identify anak berbohong. Kita dah aim dia ni. Ni ada perangai buruk ni. Tak apa. Syura nanti. Dia macam tu. Style dia. Syura nanti. Kita tengok. Anak kita tu istighfar ke tidak? Dia akan istighfar. Dia kata, saya minta maaf hari ni. Saya ada bercakap bohong dekat Umi. Saya cakap bla 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 lagi. Once anak istighfar. Itu tanda keikhlasan dia untuk memohon kemaafan kerana khilaf dia. So kita kena bijak pula sebagai suami dan ibu, kena bijak macam mana nak menilai kekhilafan anak. Khilaf itu kerana lantaran kejahilan. Tapi once dia degil, dia kafir, dia ingkar, itu kerana kezaliman, bukan lagi kekhilafan. Dia kena tahu ini. Ibu dan bapa, dia kena tahu mana satu khilaf, mana satu kafir. Kafir ni ingkar. Mana satu yang kita nak letakkan kekafiran dan kekhilafan. So part-part ni adalah benda yang kita kena tahu macam mana kita nak berhukum. Nak berhukum, di sini dah datangnya Yasin wal Quranil Hakim. Pendidikan kita dalam menghakimi, judgement, meletakkan hikmah. So, apa saja yang kita nak sampaikan kepada anak kita, hukuman baik, kata-kata nasihat baik, panduan, pendapat, pandangan, semuanya datang dengan bil hikmah. Hikmah itu datang dengan Al-Quran, dengan nas. Lalu apa saja yang keluar daripada mulut bapa, ibu, baik anak, semuanya dengan bernas. Bernas itu adalah sesuatu yang ada dalilnya, ada naklinya, nukilan yang ada di dalam Al-Quran. Part by part, bit by bit. Okay? Kita menyelesaikan isu yang ada dalam rumah tangga kita itu dengan step by stepnya. Ada masalah, attend. Dia tak ada kita kumpul semua. Ni bukan kumpul seminggu punya cerita. Kadang tu perangai budak tu daripada kecil, dia meletup umur 20 tahun. Mampu engkau nak settle masalah yang dah 20 tahun berkumpul? Dah bengkak dalam hati, berdongkol-dongkol. Tahu, bila kita tanya anak kita, apa yang nama contoh anak kau nama apa? Anak nama Lut. Anak Ustaz A nama Lut. Lut umur 20 tahun kan. Ni bapak jahil lah. Bukan bapak ustaz macam Ustaz A ni. Bapak jahil ni kan. Dah 20 tahun bela anak ada masalah apa semua. Tiba-tiba tanya Lut. Kan? Apa yang Lut tak puas hati dengan ayah? Habis silap besar lah bagi poin bola tanggung kat anak. 20 tahun dia list semua benda yang dia tak puas hati dengan bapak dia. Kan? Sama juga dengan suami isteri. Kan? Dah kahwin dekat 40 tahun dah kan. Tengok badan dah gemuk dah apa semua. Lepas tu baru nak cakap kan. Heart to heart talk. Lepas tu, okay. Apa yang you tak puas hati dengan I? You list. I list, you list. Tengok list tu dia. Nala punya panjang. Cerita 40 tahun punya kesilapan dan kelemahan suami isteri yang nak kita settlekan dalam overnight. It's impossible. That's why syura tadi tu, ruang rumah tangga yang ada raudah tadi tu, ada tempat untuk kita berdiskusi, untuk kita sama-sama, bukan nak menghakimi, tetapi kita nak mencari kesalahan dan kesilapan, bukan untuk tajasus. Tajasus ni dengki, tetapi untuk kita mencari kesalahan untuk diperbaiki. Silap anak tu untuk kita upgrade dia, untuk kita jadikan dia sebagai satu masalah, satu subjek pendidikan untuk kita. Anak bermasalah, wajib tobat lahum. Takkan ada anak tak ada masalah. Takkan ada isteri yang tak ada masalah dan tak ada suami yang tak ada masalah. Tetapi masalah itulah problem based learning yang kita nak kena attend. Itulah masalah, sekecil-kecil masalah anak yang kita nak kena settlekan. Tetapi bukan kita jenis tak pernah buat syura, tiba-tiba nak buat syura, baru nak attend dalam waktu tu, dia tak jadi. Syura, sedikit demi sedikit kita takwimkan. Kita buat berperingkat-peringkat. Bit by bit, masalah tadi tu jadi satu silibus pendidikan kita. Anak pertama, once kita dah settle masalah anak pertama, kita kena ingat, ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Dan benda tu akan jadi satu pattern. Ulangan-ulangan itu menyebabkan kita tahu, we identify the problem. Kadang-kadang anak kedua, ketiga, sebelum masalah tu berlaku, kita dah boleh treat benda tu accordingly. Ini kaedah. Syura itulah yang akan menjadi ruang pendidikan sekolah untuk anak, ibu dan bapa. Itulah ruang peribadi, rumah yang menjadi syurga, jadi masjid untuk kita sendiri.
So jangan harap masjid kat luar. Kebanyakan kita hari ni adalah kita ni melepaskan anak kita keluar dan mengharapkan apa yang ada di sekolah itu menyelesaikan masalah kita. Di situ silapnya kita sebagai ibu dan bapa. Tahu? Kita tak boleh. Dan sama juga, Allah bagi kat kita hidayah. Kita cuma boleh mengharapkan hidayah daripada Allah, tetapi bukan kita mengharapkan Allah yang betulkan anak kita. Itu penting untuk kita tahu. Jangan mengharapkan Allah betulkan suami, jangan mengharapkan Allah betulkan isteri. Kita cuma boleh mengharapkan hidayah itu daripada Allah. Hidayah tu dah ada, kita kena mencari. Cari, kita mohon, kita minta, kita tuntut. Bak kata Ustaz Ashraf tadi, tuntut ilmu itu. Itulah hidayah. Cari ilmu itu dan selebihnya usaha kita sendiri untuk mengubah diri kita, mengubah anak kita, mengubah isteri kita, mengubah diri sebagai seorang suami untuk menjadi orang yang terbaik dalam institusi rumah tangga kita tu. So ini yang kita kena betulkan. Jangan kita mengharapkan Allah mengubah kita. Tak. Allah cakap dalam Quran dah. Allah sendiri pun tak boleh ubah kita. Melainkan kita sendiri yang mengubah sikap kita, habit kita, nasib kita, dunia yang kita duduk dalam alam yang kita ada ni. Alam rumah tangga tu tak ada siapa-siapa boleh ubah. Cari hidayah dan buat. Bukan kita demand. Ni bila ada musibah, terus kita demand. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau selamatkanlah anak-anakku. Jadikanlah mereka anak yang soleh. Tak boleh. Allah tak mampu untuk menjadikan dia soleh. Tetapi kita yang kena guna tangan, ilmu yang ada pada diri kita nak mengacu, membentuk, mewujudkan suasana yang soleh. Lalu anak kita tadi itu mampu untuk dididik dengan peribadi yang soleh. Suami kena jadi soleh. Tak adanya cerita, tahu, pergi cari ayat Toha, surah yang dibaca oleh Umar, pergi hembus kat ubun-ubun suami. Tahu, malam-malam punyalah takut suami garang kan. Dapat dah sikit daripada YouTube mana, pergi baca tiup ayat Quran dekat kepala suami. Dengan harapan suami jadi suami yang soleh. Tak jadi. Quran bukan jampi serapah. Quran is something to be executed. Nak kena dilaksanakan. Something yang kita kena buat. Nak buat, Allah bagi petunjuk, tanggungjawab kita dan tugas kita buat benda tu bagi jadi. So Allah kata syurga ada, tapi kita kena buat dulu syurga itu di dalam rumah tangga kita. Baiti jannati. Okay? Ustaz dah bagi hint nak cakap. Okay Ustaz, silakan. Okay, terima kasih Ustaz Shoki. Saya cuma nak tambah sedikit lah berkenaan dengan bagaimana kalau kita lihat konsep di dalam syurga. So kalau kita nak buat rumah kita ini seperti konsep syurga, maka kita kena ikut garis panduan. Kita kena ikut pedoman. Al-Quran ini Allah elaboratekan dalam surah Al-Jasiyah ayat 20, haza basairul linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun. Ini adalah pedoman bagi siapa? Bagi manusia. Dan juga rahmat. Rahmat ni ilmu, juga petunjuk, rahmat. Haza basairul linnas wa hudan, petunjuk, wa rahmatan liqaumin yuqinun. So, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Pertama sekali kita kena yakin bahawa kalau kita bacalah banyak sekali pun tidak yakin benda ini tidak akan dapat direalisasikan. Susah nak sebut. Nak direalisasikan, so memang kita kena yakin. Kita kena yakin bahawa kalau kita ikut, follow instruction yang Allah bagi, dan kita mampu membina sebagaimana yang telah Allah gariskan. Okey, dan kemudian kalau kita lihat dalam surah Mudassir, surah 74 ayat 40. Cuba buka surah 74 ayat 40. So dalam surah tu cantik Allah elaborate bagaimana dalam syurga ini saling bertanya. Saling bertanya. That's why macam mana yang Ustaz Shoki nampakkan tadi konsep syura keluarga, raudah, syura keluarga, selalunya dia akan tanya menanya. Nabi Muhammad SAW dengan sahabat pun dapat saja wahyu dia akan saling bertanya. Okey, apa yang kau nampak daripada ayat ni? Apa yang kau nampak? Apa yang kita boleh buat? So kalau nak berperang pun, contohnya perang Uhud, Nabi punya stand untuk defend. Tapi ikutkan pandangan sahabat, Nabi terus keluar daripada Madinah untuk berperang. So ini konsep saling bertanya ini adalah meraihkan pandangan, meraihkan persoalan yang dikemukakan oleh kita punya ahli keluarga, contohnya daripada anak, ayah macam mana cerita pasal ni, macam mana cerita pasal ni. So kalau kita lihat konsep jannah ini, konsep taman-taman ilmu ini, konsep kebun, dalam kebun ada pokok, kan, ada pokok-pokok yang tersusun. Jadi pokok-pokok ini yang kita nak kena sirami dengan air. Pokok-pokok ini yang kita nak kena baja. Kadang-kadang dia bukan setakat dengan siram air saja. Kadang-kadang kita kena letak baja untuk dia lebih subur. Baja ini daripada apa? Daripada tahi.
daripada najis, kadang-kadang daripada benda-benda yang dikompos. So ini antara bahasa-bahasa alam yang Allah bagi untuk kita fikirkan dan kita boleh interpret dan kita boleh apply dalam konsep pendidikan di dalam rumah. Okay, jadi pohon-pohon itulah anak-anak kita, isteri-isteri kita yang kita sirami dengan air-air, dengan ilmu-ilmu Allah. Untuk kita bagi, untuk supaya dia apa? Supaya dia jadi pohon yang subur, pohon yang kukuh. Kemudian dia boleh jadi pohon yang boleh melindungi orang daripada panas, terik, daripada ribut. So itu dia. So ini perumpamaan untuk kita berfikir. Dan antara lain konsep saling bertanya ini dengan bertanyaan, dengan berdialog, ini mampu meleraikan sangka-sangka. Zon, sangka-sangka. Jadi hari ni you buat apa? Kan? So suami kalau dia tak buat salah, dia jawab senamba je. Saya ada kerja, urusan ni. Lagi bagus sebenarnya maklum dulu. Kan, maklum, suami maklum. Okey, abang hari ni ada sekian. So bila silah di antara isteri dan suami itu lancar, ada tak ragu-ragu? Tak ada. Kan? Kalau isteri nak check handphone, check lah. Kan, kalau kita tak ada buat salah, nak risau apa? So itu konsep yang mudah. Apabila kita betul-betul jaga kita punya diri, apabila kita sentiasa ingat kepada Allah, keluarga ni akan jadi harmoni. Kita dapat balik key kita balik tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tu mampu berlaku. Jiwa yang tenang itu mampu berlaku kerana saling rujuk-merujuk. Abang balik lambat ke hari ni? Perlu ke saya masak? Bukan sekadar tunggu je nak buat surprise. Kan tengok-tengok suami balik lewat. Suami hanya boleh cakap, okay yang abang balik lewat sedikit hari ni, mungkin ada meeting. So ini konsep silah. Silah berhubung secara lancar. Itu antaranya. That's why kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, konsep bertanya ni Allah tanya. Salah satunya ayat dalam surah 5 ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun, Allah kata. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu lebih nak pilih? Kamu nak guna? Ataupun hukum aku? So ini persoalan. Sama juga dalam syurah kita tanya. Cuba bayangkan. Awak suka tak kalau saya buat macam ni? Tak suka kan? Dan sama-sama kita ikut apa yang Allah aturkan. Macam tu. Jadi saling bertanya ini antara konsep untuk kita alirkan ilmu, untuk kita hilangkan penyakit hati macam Ustaz Syauqi katakan tadi, iaitu bagian bainahum. Rasa iri hati. Rasa iri hati ni mesti ada di dalam diri kita. Mesti akan terbit. Itu memang fitrah dia. So macam mana nak kontrol? Dengan Al-Quran. Al-Quran Allah ajar. Kalau kita rasa iri hati dengan suami kita, dia boleh buat macam-macam, itulah, inilah. So kita lihat balik, look back balik kepada Al-Quran. Kenapa diangkat darjat suami ni? Memang Allah angkat kerana dia memimpin. Kerana dia memikul satu bebanan dan juga amanah yang sangat besar. Konsep wali ni bukan boleh dibawa main kerana apa? Isteri ni mudah nak masuk syurga. Hanya perlu taat kepada suami dan dirikan solat dan yang lain nanti perintahkan. Tapi suami, macam-macam benda yang dia nak kena fikirkan. Dia kena plan, dia kena fikirkan bukan sekadar keluarganya saja, tetapi konteks yang lebih besar lagi. Qaryah lagi, expansion Islam lagi. So ini peranan-peranan yang perlu dibawa oleh suami. Jadi bila kita memahami bahagian-bahagian masing-masing, itu dia nasibun tadi, nasib tu. So senang kita berjalan atas muka bumi Allah ini dengan jelas, dengan petunjuk. Kerana Al-Quran itu dah menjadi pedoman bagaimana kita nak berbuat setiap hari, bagaimana kita nak mendidik, bagaimana kita nak berperanan, isteri nak main peranan macam mana, suami nak main peranan macam mana. So dah jelas, jadi tak ada timbul lagi lah iri hati tu tadi. Sebab apa? Kita clear dengan peranan kita, fungsi diri kita. Itu je Ustaz Syauqi. Sangat cantik apa yang dinampakkan oleh Ustaz Akmal Ashraf tadi. So benda yang kita nak kena kemaskan, kita kena faham. So sekali lagi saya nak emphasize apa yang saya nampakkan tadi. Program pendidikan anak-anak ini, dia kena bermula daripada acuan tangan kita sendiri. Apabila saya kata tadi, Allah tidak mampu untuk menjadikan kita ni anak yang menjadikan kita. Allah tak boleh ubah kita. Allah cakap lah. Allah dah beritahu, Allah tak boleh nak ubah kita. Kan sebab apa? Sebab kita yang kena ubah diri kita. Allah tidak mengubah nasib seseorang, melainkan kita sendiri yang mengubah nasib diri kita. So sama juga dengan konsep kita nak anak kita jadi soleh, kita tak boleh hanya sekadar berdoa untuk mengharapkan anak kita menjadi soleh. Sebab apa? Nasibun minad dunya dan nasibun minal kitab. Jadi sesuatu benda itu sudah ada ketetapan dia. Nak dapat dunia, kita kena mengikut nasibul kitab. Nasibun minal kitab. Nasib daripada kitab itu dia akan menentukan apa yang akan jadi pada nasib dunia kita. Ada ayat-ayat Quran yang menjadikan
kita kena berpegang. Allah, dia memberikan kita hidayah, petunjuk. Sebab kita tengok semua satu dunia ni, kenapa ada orang yang walaupun bukan Islam, tetapi mereka boleh kaya. Ada yang bukan Islam tetapi boleh jadi orang yang pancul. Ada orang Islam tetapi mampu untuk jadi orang yang baik. Dia baik bukan kerana agamanya, tetapi dia baik kerana akhlaknya sudah memang diajar, dididik begitu untuk jadi orang yang baik. Jadi itu bukan kerana agama, tetapi kerana pendidikan daripada ibu dan bapa. Kerana apa saja yang kita dapat hari ini berdasarkan ilmu. Allah memberikan kelebihan kepada umat Islam ni, diberikan satu panduan yang hak. Itulah nasibun minal kitab. Al-Quran yang dah jadi ketetapan how untuk kita berjalan di atas muka bumi ini. Dan pendidikan bagaimana kita nak bagi kepada anak kita. Konsep macam mana kita nak jadikan pada anak kita. So berdoa sahaja tidak mampu untuk mengubah apa-apa, tetapi doa itu adalah satu ikatan untuk kita dengan Allah mencari kekuatan. Kekuatan. Nak dapatkan kekuatan itu, Al-Quran itulah sumber kekuatan yang paling besar Allah dah bagi dekat atas muka bumi ni. So carilah kekuatan dengan kefahaman ilmu yang ada dalam Al-Quran. So barulah kita boleh jadi seorang yang berilmu, bapa yang berilmu, kita boleh didik anak yang berilmu, isteri yang berilmu. Ruang syura tadi tu adalah ruang untuk kita menangkat darjat sebagai seorang bapa. Sebab di situ kita kena banyak benda kita akan belajar. Macam mana kita nak bagi ruang anak itu tadi bercakap. Anak tadi meluahkan perasaan, pandangan dan apa yang ada di dalam hati dia. Apa yang terbuku di hati dia untuk kita cabut anak panah. Mungkin anak ada sedikit sebanyak ketidakpuasan hati antara adik dan beradik yang lain. Adik ni tak puas hati dengan kakak, dengan abang. Kita sebagai hakim yang akan menjadi abal hakam. Bapa ni abal hakam untuk menentukan. Dan kita akan menasihat mereka. Bila anak bercakap, bagi ruang untuk anak bercakap. Bila bapa bercakap, bagi ruang anak kena diam. Ini semua adalah teknik dan taktik hikmah untuk kita adunkan sebuah keluarga. Ini dipanggil gumpalan. Kalau anak dan ibu bapa ni tidak berkumpal, tidak bersosial dalam rumah tangga sendiri, tahu, bila rumah tu jadi asing. Balik rumah, dia jadi satu yang awkward. Anak tak kerti cakap dengan bapa, anak tak kerti cakap dengan mak, anak cakap sikit, tanya sepatah, jawab sepatah. Tapi dekat luar rumah dengan kawan-kawan dia, very talkative. Kenapa dengan kawan-kawan, anak boleh jadi begitu, tetapi dalam rumah, anak boleh jadi seorang yang silent. Tak pandai nak bergaul, walaupun dengan mak bapak sendiri. Semesti ada sebab-sebab dia. Sama ada anak menjadi takut dengan ibu dan bapa, ataupun anak tidak hormat seorang ibu ataupun bapa. So kita nak kena tahu macam mana gaya kita sebagai seorang bapa. Kita tak mengharapkan anak takut kepada bapa, tak takut kepada ibu. Tetapi kita mengharapkan anak respect kepada ibu dan bapa. Kerana respect itulah yang akan mendatangkan ketaatan dan kepatuhan. Takut belum tentu lagi. Dia cuma reserve. Dia mungkin akan datang dengan kebencian. So tak ada orang nak anak yang benci pada ibu dan bapa. Dan tak ada seorang pun yang nak isteri benci kepada suami. Tak nak macam tu. Tak ada suami pun harapkan. Semua nak jadi anak yang disukai. Isteri yang disukai. Bapa yang disukai. Sebab apa? Sebab itulah ruang untuk kita menjalinkan hubungan ikatan yang sangat kuat. Tapi macam mana kita nak buat benda tu? Ada cara dia. Macam mana kita nak merawat kedengkian tadi tu. Iri hati tadi tu. Melalui syura bainahum. Dengan melawan bagian bainahum. Tapi konsep bagian bainahum mesti datang dengan ilmu. Tapi bila datang dengan ilmu, mereka berselisih. Di situlah ada bagian bainahum. Surah berapa? Kita dah buka dah. Surah 3, surah Ali Imran, ayat 19. Kita dah buka ayat tu baru-baru ni. Surah 3, ayat 19. Surah Ali Imran. Tu cerita Ali Imran ni. Cerita tentang macam mana keluarga tadi tu nak kita satukan balik. Keluarga Ali Imran ni, surah 3 ayat 33 tu dinampakkan tentang macam mana institusi rumah yang dijadikan contoh oleh Allah sendiri dalam Quran. Tentang Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Ali Imran. Ini sampel keluarga yang diangkat sebagai satu contoh dan uswah yang kita boleh ikuti. Dalam surah 3 itu juga ayat 19 ada dinampakkan tentang cerita bagian bainahum hanya setelah mereka mendapat ilmu. So kalau dah dapat ilmu tapi kau masih sakit hati, then something wrong dengan apa yang berlaku dalam rumah tangga kita. Ini kita cerita rumah tangga. Konsep sama, dia boleh bawa keluar, dia boleh sembang dekat luar. Okay? Dan kita ada satu hadis lagi yang rasanya nak dikongsikan. Ini hadis yang terakhir lah kita akan kongsikan hari ini. Ayat Qurannya banyak, tetapi kita nak bagikan kita satu bentuk kefahaman. Dan wanita tu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Dia akan diminta untuk bertanggungjawab
mengenai orang yang dipimpin, orang yang diurus dia. So ingat apa saja yang berlaku dalam rumah tangga terhadap anak-anak terutamanya. Suami, orang yang dipimpinnya adalah anak dan isteri. Tetapi isteri yang dipimpinnya adalah anak-anak. Ini adalah proses yang kita kena betulkan dan kita kena jadikan dia sebagai ruang untuk ibu dan bapa itu cari jalan untuk islahkan diri. Sebab kita semua akan dipertanggungjawabkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Sesungguhnya jangan kamu ikuti wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu, melainkan apa melibatkan inna sam'a, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, setiap daripada pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau ikut ayat Quran tu, surah 17, surah Isra ayat 36 tu, is general terus. Baik suami, baik isteri, semua kita ni akan dipersoalkan. Semua kita ni sebagai mas'ul akan dipertanggungjawabkan. So, peranan kita sekarang ni untuk suami, kena didik isteri. Untuk isteri, pendidikan dia adalah guru kepada anak-anak. Ini kaedah dan cara yang kita kena cari jalan. Macam mana kita nak membentuk sebuah keluarga yang berdasarkan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Ada kata-kata terakhir Ustaz? Okay, so in the end apa yang kita nampak kan, the best pendidikan bermula daripada rumah. The best pendidikan bermula daripada rumah. Bukan seperti mana yang macam mana Ustaz Syauqi katakan tadi, iaitu kadang-kadang kita selalu salahkan pihak sekolah kan, tapi kita lupa sebenarnya kita kena didik anak kita juga. Kita tak boleh lupa tanggungjawab kita sebagai ibu kandung, bapa kandung. Ini sebenarnya the best role model untuk anak. Untuk anak. That's why kadang-kadang kita lihat kalau cerita pasal anakku Sazali semua tu, in the end dia punya buah pukul dia terus dia pulangkan kepada bapa dia balik. Sebab itu kita kena ingat, kita buat anak ini bukan untuk suka-suka je kan. Kita dapat anak ini saja, ia adalah satu bentuk amanah yang di mana kita semua akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan, macam mana sebagaimana yang ada dalam hadis yang dibacakan oleh Ustaz Syauqi tadi, pada hadis terakhir yang kita petik tadi. So itu dia, sama-sama kita zikirkan balik. Sama-sama kita zikirkan balik. Bagaimana Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk kepada kita. Hari ini kalau kita lihat, kami dekat RPWP, inbox warga prihatin tu terlalu banyak input ataupun persoalan-persoalan yang orang datang untuk merujuk macam mana ini, macam mana itu. Semuanya masalah gejala sosial yang berlaku, semuanya bermula daripada rumah, daripada baik. Dia tidak ada lagi benda lain. Kan? Sebab apa kita yang menghasilkan generasi tu. Tapi in the end we fail. Sebab apa? Antaranya adalah kita jadikan anak tu sebagai pet. Bila dah besar, kita manjakan, dia dah jadi melampaui batas. So kita dah tak jumpa jalan untuk bagaimana nak kontrol dia. So in the end, jadilah macam mana yang berlaku sekarang. Gejala-gejala sosial yang berlaku. Kerana apa? Kerana pendidikan di rumah fail. That's why penting. Allah kata, tak payah cerita pasal negara. Cerita pasal diri sendiri, keluarga dulu. Diri sendiri, keluarga. Kalau tak, kita tidak disuruh oleh Allah untuk dihadapkan wajah kita ni menghala kepada Masjid Haram tu, iaitu Kaabah. Kerana apa? Dekat sana merupakan petunjuk sekalian alam. Kalau anything happen, ada masalah, inilah rujukan dia. Inilah rujukan dia. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, solusi kepada setiap permasalahan yang Allah dah bagi kepada kita, blueprint dia, hanya perlu follow dan yakin. Kalau tak yakin, fail. Fail. So itu saja Ustaz Syauqi. Okey, terima kasih kepada Ustaz AA. Dan suka untuk kita nampakkan apa yang kita bincangkan di sini adalah apa yang kita dapat daripada perjalanan pembangunan RPWP, daripada subjek-subjek itu adalah daripada kalangan kami sendiri. Di situlah pendidikan itu dapat kita nampakkan, pendidikan yang modular yang kita boleh berikan kepada anak-anak kita. Dan insyaAllah warga prihatin sendiri, syura keluarganya memang tiap-tiap minggu kita ada, dan setiap hari ada syura ibu-ibu, syura bapa-bapa, dan anak-anak sendiri ada syura mereka sendiri, dan sistem itu berjalan. We run the system. That's why kita boleh bercakap, kerana pengalaman kami dalam bentuk pendidikan itu, kita ada real subjek yang kita hari-hari kita hadap dan tak pernah kering daripada bercerita tentang parenting. Itulah hari-hari yang kita hadap di sini dan tak pernah bosan. 16 tahun bersama-sama
even sahabat-sahabat, hari-hari akan ada isu yang sama. Kenapa kena ada? Terutamanya perempuan. Perempuan tiap-tiap bulan akan datang haid, tiap-tiap bulan akan ada darah yang kotor, tiap-tiap bulan akan ada darah yang tumpah. Kerana apa? Kerana itulah sifat dan sikap wanita yang Allah berikan kelebihan kepada lelaki berbanding perempuan, dan ar-rijal itu sebagai khawam, pelindung untuk mendidik nisa-nisa tadi. Rambut panjang, kena fahamlah rambut panjang macam mana, kena pintal, kena tocang, kena buat macam-macam, bersanggul, tetapi semua itu hanya suami yang dapat. Itu semua milik seorang suami. Suami yang tahu kelemahan dan kekurangan isteri dia, kelebihan dan keistimewaan isteri dia. Suami yang tahu kerana dia adalah milik kepada suaminya. Di situ kita kena akui Allah lebihkan suami, Allah berikan kelebihan tu, dan jadilah orang yang beruntung kerana memiliki permaisuri-permaisuri yang memang Allah dah jadikan sebagai bidadari syurga kita di dunia ini. So jangan kita bimbang, ini adalah ruang pendidikan kita. Tak lewat lagi, walaupun dah masuk umur 40, 50, 55 tahun, ibarat Abang Azmi, Dr. Azmi ada sekali tu. So kita jangan rasa terlambat, jangan rasa terlewat. Kita diberi kesempatan oleh Allah ini untuk memperbaiki. Kalaulah kita rasa ini kita dapat setelah di akhir-akhir waktu hayat ini, baru kita dapat nampak kebenaran Al-Quran semua. Waktu ni pula kita tengok balik throwback, tengok anak-anak kita yang dah besar. Anak-anak kita ada yang dengar cakap, ada yang tak dengar cakap, ada yang kita tak sempat bentuk lagi apa semua. Sedapkan hati, ini adalah kifarah atas dosa-dosa yang kita dah buat dulu. Muhasabah balik, kita istighfar balik, dan we stay cool. Kita redha. Kerana apa? Kerana kita dah tersalah dalam pendidikan kita. Kita terlewat. Kita tak nampak kebenaran. Tetapi, untungnya Allah masih bagi peluang untuk kita selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita. Surah 66, Tahrim, ayat 6. Allah masih lagi peluang. Ingatlah, walaupun kita dikategorikan sebagai bayi yang beruban. Tahu? Surah 73, ayat 17. Allah nampakkan kita mungkin adalah bayi yang beruban. Kita mungkin dah terlepas fasa tersebut. Kita mungkin dah jadi orang-orang yang di akhir-akhir fasa yang kita dapat, tetapi adakah kita masih lagi sanggup untuk duduk kekal di dalam kekafiran? Itu poin yang Allah tanya kita. So cari jalan, macam mana kita nak membina semula baiti jannati, membina rumah tangga yang ada syurga, dan jadikan ini adalah jalan dakwah kita, seruan kita untuk menyeru. Apa yang ada dalam solat? Solat adalah untuk mencari kesalahan. Tadi poin kita bagi tadi. Solat mencegah keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita nak cegah keji dan mungkar, pasti kita kena cari kesalahan dan kemungkaran yang kita nak cegah. Apa kesalahan dan kemungkaran anak dan isteri? Apa kesilapan dan kelemahan mereka? Nak diperbaiki, nak ditambah baik. Di situlah ruang solat kita untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi, kalau kita hanya solat yang ritual semata-mata, maka mana ruang untuk kita memperbaiki mereka? Melainkan ada sistem syura yang tadi untuk jadi ruang pendidikan antara anak, isteri dan ibu dan bapa. Itu ruang yang kita ada. Dan kita bukan nak tajasus, kita bukan nak cari keburukan kerana dengki. Itu tajasus tadi, itu kedengkian, iri hati tadi tu. Itu yang kita nak buang. Barian bainahum itu yang kita nak kena buang, diganti dengan untuk kita mencari formula pendidikan terbaik yang Allah dah bagi dalam Al-Quran, insya-Allah. Okey? Tu Umi Hafsah dah share lagi cerita bayi yang beruban. Itulah kita. Ayah dah cakap, Allah dah cakap dalam Al-Quran, jelas macam mana kita jadi orang-orang yang beruban. Dah lah bayi, tetapi anak-anak yang beruban. Macam mana tu anak-anak dah beruban? Kutu tu logik lagi. Ni beruban ni, macam mana kita nak faham ni? Okay? Tapi bila kita baca Quran dengan kefahaman, dia mudah untuk kita faham. How kita nak execute ayat itu dan ayat ini dengan lebih baik, insya-Allah. Okay? Malam ni, saya akan bersama dengan Tuan Haji Saipunang dalam Ray Founders. InsyaAllah, malam ni kita akan bincang sikit-sikit tentang rahsia solat dalam bisnes. Nanti kita akan share nanti dekat dalam grup kita. Dan esok, untuk makluman semua, kita akan jemput kita punya murabiah AIP kita. Dia akan datang sekali lagi, Nur Almiza Baharudin, yang akan kongsikan juga tips-tips parenting. Hari ni kita sentuh pasal isteri, kita sentuh pasal suami, pendidikan untuk membentuk suami isteri. Esok kita nak fokus pendidikan kepada anak-anak pula. Macam mana anak-anak nak di-layoutkan fasa pendidikan mereka daripada mereka ini kosong sampailah mereka ni boleh dididik dengan pendidikan anak berdasarkan Al-Quran minded, insyaAllah. Okay? Kalau anda tengok hari ni adalah macam mana kita cuba memberikan sedikit sebanyak. Macam mana kita akan berikan dalam program parenting Al-Quran nanti. Mungkin saya akan berdua dengan Ustaz AA. Kita akan buat dalam program parenting. Kita akan layoutkan topik.
kita akan bagikan nota fit dengan nota-nota yang ada sebagai satu bentuk nota yang ada pada sahabat-sahabat di rumah, sebab kita akan buat secara online kelas kita dalam 2 ke 3 jam satu sesi lah. Di situ kita akan ada nota yang lengkap, kita akan bagi poin, kita akan bantu untuk kita jadi orang yang macam mana nak jadi ibu dan bapa sempena PKP yang tak tahu bila penghujungnya ni. InsyaAllah ruang yang ada ni sama-sama kita tambah baik dan kita jadikan dia sebagai peluang. Ya Allah bagi musibah ini dengan hikmah-hikmah yang Allah tahu lebih baik untuk kita. Okey, kata-kata terakhir Ustaz sebelum tutup. Okey, terima kasih kerana mengikuti perkongsian kita. Jadi jangan lupa sentiasa war-warkan kepada yang lain, kepada sahabat-sahabat kita di dalam grup WhatsApp kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini manfaatnya dapat dipanjang-panjangkan. Okey, sebab apa hari ini kita kena lihat ramai orang-orang di luar sana yang tercari-cari panduan dan juga pedoman. Mungkin apa yang kita bincangkan di dalam bicara maqasid ini mampu menjadi satu solusi kepada mereka. Jadi kita minta antum semua untuk war-warkan. Okey, itu saja. Saya Syokri. Okey, terima kasih. 1 jam 11 minit lah kita bersiaran. Rasa macam tak cukup. Memang tak cukup. Kalau saya dengan Ustaz AA, kami bergandingan. Selalunya kita orang 2 ke 3 jam. Tapi hari ni kalau bagi 1 jam tu memang tak lengkap lah. InsyaAllah, kalau kata dalam sesi parenting Al-Quran Minded nanti, mungkin kita akan dapat kepuasan untuk kita belasah. Belasah tu, kita bagi betul-betul kau-kau punya how untuk kita remodel balik. Kenapa kita guna istilah remodel? Sebab ada dalam Al-Quran macam mana kita nak remodel balik sesuatu keluarga yang kembali mengikut sistem agama. InsyaAllah. Ayat Quran tak akan silap. InsyaAllah kalau kita ikut apa yang Allah kata, InsyaAllah kita akan dapat syurga di dunia itu, pasti ada jaminan dia insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Alhamdulillah, 1 jam yang insyaAllah bermanfaat. Mudah-mudahan kita jumpa esok pagi dalam waktu dan episod yang ke-47 untuk sama-sama kita sembang tentang topik parenting ni insyaAllah. Okey, itu saja daripada kami. Yang baik itu yang datang daripada hidayah dan petunjuk daripada Allah. Yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kesilapan kami dalam penyampaian kami insyaAllah. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.